Aku pelik lah dengan hang ni. Duk sengih, senang pun sengih, susah pun sengih. Ini hati yang macam mana muslimat? Sebab dia dah bagi tahu pada minda dia, hidup atas dunia ni ujian memang takkan berakhir. Selagi namanya hidup, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Macam mana kita nak pegang remote control bagi tahu hati, sabar, jangan marah dulu, tenang, mesti ada hikmah ni. Jangan melenting dulu, minggu depan baru saya menyesal lempang dia dekat masjid hari tu Ustazah. Tu. Fasbir sabran jamila. Tadabbur ayat ni muslimat saya di Padang Bukit Tinggi. Saya sebut pada jemaah, ada satu ayat yang saya jumpa dalam tafsir Al-Azhar. Apa kata Buya Hamka? Sabar yang paling indah adalah sabran jamila. Bagaimana dia membahas sabran jamila? Bila dihentak dengan sesuatu ujian, kamu masih mampu tersenyum simpul. Ini bahasa Hamka. Ustazah Zai baca dalam tafsir, tersenyum simpul, kena hentak dengan ujian tersenyum simpul. Macam mana nak praktis? Ada cermin depan kita. Silakan buat lepas ni balik. Balik kita jangan duk picit jerawat saja, duk betulkan oning tudung saja muslimat. Kita ni kadang-kadang pelik-pelik sungguh. Hamka kata pandang cermin, bagaimana senyum simpul muslimat, senyuman yang paling indah, yang paling sopan. Saat diberi ujian kau nak berterima kasih dengan Allah, sebab apa yang engkau nampak bukan usrin, tapi yang engkau nampak adalah yusra. Inna ma'al usri yusra. Engkau sedang beri aku susah sekarang, engkau sedang siapkan package senang bersamanya ya Allah. Senang tu mana muslimat? Kalau tak dapat kat dunia, Allah janji ke akhirat. Seorang beriman dengan ayat Allah, kata Nabi, dia tak nampak usrinnya, dia nampak janji Allah yang tak pernah bohong, itulah yusra. Itu sebab kita pelik dengan orang yang beriman ni. Dapat susah pun senang, senyum lagi. Muslimat, rahsia apa ni? Rahsianya Quran. Rahsia apa ni? Rahsianya iman muslimat. Kita kadang-kadang dah lawa kan. Saya terdengar kadang-kadang pelik-pelik. Saya Ustazah kalau tak keluar dengan kasut 5 inci, dengan makeup yang tebal, saya rasa tak ada keyakinan diri. Ini bukan masalah diri muslimat, ini masalah iman. Sebab iman mengatakan aku ni ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Hidung kita sengit ke, mata kita buntang terbeliak ke muslimat, tetap sebaik-baik kejadian. Kenapa kamu tak yakin nak keluar berdepan dengan khalayak? Allah cipta kamu sempurna dah. Saya kalau tak pakai itu, tak pakai ni Ustazah, rasa macam mayat hidup je berjalan. Belum jadi mayat dah sebut diri sendiri mayat. Teruk benar kita ni muslimat. Keluarlah kita dengan keyakinan, sebab Allah yang cipta kita sebagai juara yang penuh dengan takwim. Apa itu muslimat? Penuh dengan kesempurnaan, Masya Allah. Tetapi hasilnya ialah kebaikan yang bukan sahaja untuk diri kita, tetapi kepada umat yang seluruhnya. Masya Allah. Habis topik yang ketiga. Jam dah hampir pukul 11. Tapi Kak Teh bagi tahu saya, Ustazah hari ni kuliah yang ke-100, Ustazah masuk bab yang ke-4. So macam mana tu nak kata muslimat? Okey, saya baca tajuknya sahaja. Tajuk yang ke-4, untuk mendapatkan sifat mahmudah. Sebab kita dah belajar semua tentang mahmudah tadi, cara untuk mendapatkan. Jadi caranya ni saya bagi muslimat dirahmati Allah panduan yang ada dalam kitab, insya-Allah mudah untuk kita faham. Tengok muka surat 26 bawah sekali. Ni muka surat 26 bawah sekali. Di antara jalan-jalan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu nak dapat sifat mahmudah mesti memiliki ilmu pengetahuan. Gariskan kalimah ni. Kerana apa muslimat? Dia menjadi penyuluh perjalanan nafsu dan gerak-geri hati kita. Masya Allah. Kita boleh cakap pada orang, Kak, sabarlah, sabar yang indah. Kita cakap sabar yang indah apa benda Ustazah? Kalau Ustazah boleh sabar ke kena hentak macam ni? Muslimat, kita tak boleh transfer cara faham sabar kita kepada orang yang kita suruh sabar. Faham tak maksud saya muslimat? Mudahnya bercakap dengan orang yang faham, sukarnya bercakap dengan orang yang tidak faham. Maka muslimat, bila kita bercakap dengan orang yang faham, sambil kita belai tubuhnya, sambil kita cakap suruh sabar, air mata kita jatuh, air mata dia jatuh. Tapi ada orang yang tak faham apa yang kita cakap muslimat, dia boleh hentak kita balik.
Cuba benda ni jadi dekat engkau. Dia pula doakan benda tu pindah kepada kita. Kau tunggu aku doakan, lepas ni lelaki kau pula kahwin lain. Contoh macam tu. Tiba-tiba pula muslimat. Kita kata macam mana nak kata diri kita ni punya mahmudah. Masalah kita tak selesai lagi, kita nak pindahkan masalah kita pada orang lain. Tak. Bukan itu cara yang baik. Nabi SAW, dengan ilmu itu kita dapat mengetahui ke arah mana nafsu itu hendak meruntun kita atau mengesan perjalanan syaitan yang sentiasa meniti di atas kehendak nafsu. Ilmu ni boleh jadi penyuluh kepada kita, ini jalan syaitan ke, ini jalan malaikat ke. Sebab tu muslimat, bila kita terfikir nak buat baik, jangan tangguh. Quran sebut fastabiqul khairat, segeralah buat kebaikan. Kenapa Allah suruh segera? Sebab bisikan itu datang dari malaikat Allah. Tapi sekali kita tangguh muslimat dirahmati Allah, iblis dah mula berseronok. Dia tangguh ni, dia memang nak sedekah, tapi tunggu Ramadan nanti. Sebab sebelum Ramadan bonus keluar. Dia tak nak bagi RM1, dia nak bagi 10,000 RM. Memang pada Ramadan tu pahala besar, dapat banyak muslimat dirahmati Allah. Tapi RM1 yang dia bagi saat dia nak buat kebaikan, itu besar nilainya di sisi Allah. Saya tak ingat sini saya dah cerita ke belum, tapi saya suka cerita di mana-mana. Muslimat, kita faham bila kita melalui titian sirat, ada yang merangkak-rangkak terjatuh dalam gaung neraka. Betul muslimat? Ada yang berjalan pantas seperti kilat. Kita tak faham kenapa ya titian siratnya yang halus, lebih halus daripada rambut, diceritakan pada kita, boleh berjalan sepantas kilat. Macam mana tu? Subhanallah, rupanya bila kita didatangkan satu perkara kebaikan, hati ni cepat, ya aku rugi ni kalau tak join sama, ya aku mesti bagi ni walaupun RM1. Sebab benda tu hari ni aku dengar, sekarang aku tahu, besok lusa belum tentu lagi aku hidup. Tahu je benda baik, terus nak buat tanpa tangguh. Muslimat dirahmati Allah, kamu akan diberi satu spotlight besar seperti gunung. Bayangkan tubuh kita begini, tak kira lah besar ke kecil. Spotlight yang masa kita nak lalu dekat titian sirat tu sebesar gunung. Agak-agak boleh lari pantas ataupun terjatuh dalam gaung. Muslimat, kita plan nak buat baik, tapi nanti minggu depan ya Allah lepas gaji, nanti hujung tahun dapat bonus, banyak sikit boleh bagi. Betul niat dah dapat pahala, tapi kita masih tangguh kebaikan tu. Muslimat, saat kita buat baik tu, walaupun lebih banyak kita bagi, kita hanya dapat cahaya sebesar jari telunjuk. Kat mana Ustazah jumpa cerita ni? Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka bahaskan ayat ni. Masya Allah Tuhan. Jadi kita insaf, ya Allah, kalau aku nak buat baik tapi aku tangguh, cahayanya akan dapat juga tapi sebesar jari telunjuk. Kita muhasabah, tubuh aku besar gini ya Allah, macam mana aku nak lalu titian sirat dengan cahaya yang hanya sebesar jari telunjuk? Faham maksud saya muslimat dirahmati Allah? Sebab itu bila datang je, kenapa dalam banyak-banyak meja si buta tu minta sedekah kat meja aku, bukan kat meja orang lain? Bukan mesti bagi saat itu, tapi jangan bercakap yang jahat, mencaci maki, menghina. Pakcik dah makan ke belum? Saya minta maaf, duit dalam beg ni, tangan tengah makan ni pakcik, meh kita makan sama-sama. Qaulun ma'ruf, bercakap yang baik kadang-kadang lebih tinggi nilainya daripada sedekah. Tapi kita bagi pun tidak, caci maki lagi. Muslimat dirahmati Allah, Allah yang gerakkan kaki dia yang buta datang kat meja kita. Kita tanya, pasal apa tak kacau orang lain? Tu dah lepas makan dah meja nombor 3. Orang buta tu kata, aku buta ke kau buta? Sebab apa muslimat? Aku tak nampak meja nombor 3 ni. Kita ni muslimat tak fikir kadang-kadang bila nak bercakap. Lalu kita nak sebutkan apa? Patutlah ada cahaya yang besar bila tak bertangguh terus buat kebaikan. Ini hari ni nak sembahyang dulu ke nak pergi pasar dulu? Tapi lagi 5 minit nak azan ni, sembahyang dululah. Cuba kita pergi pasar dulu. Allah akan ujilah. Habis pula sayur yang aku nak cari ni. Pergi Giant lah pula. Balik-balik dah 3:30 petang. Kunci pula kenapa susah nak buka ni? Masuk dalam dah pukul 4. Muslimat, ada je pula kita ni. La air tak ada pula ni. Pergilah rumah sebelah, baru nak ambil wuduk. Allahu Akbar, asar. Sepatutnya kita padan muka pada siapa? Pada diri sendiri. Sebab Allah dah gerakkan tadi nak solat dulu ke nak keluar dulu. Tapi kita memilih untuk keluar dulu. Masya Allah, berapa banyak kita menghindar cahaya sebesar gunung hari-hari dalam hidup kita. Dia datang tapi kita yang tak nak.
Kita biarkan cahaya hanya sebesar jari telunjuk. Lalu nanti ketika meniti titian sirat, berapa ramai yang merangkak-rangkak terjatuh dalam gawang api neraka. Na'udzubillah. Ini muslimat dirahmati Allah, perbaiki dengan sifat mahmudah.